Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma idfa' 'anna al-waba' wal-ghala' wal-riba waz-zina wal-mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Yang saya hormati para pecinta ilmu, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tidak kira sama ada yang berada di tanah air ataupun di Singapura, di Brunei, di Indonesia, di Thailand, di mana saja yang boleh mengikuti siaran ini, didoakan mudah-mudahan berbahagia sekalian. Alhamdulillah, hari ini hari Rabu bersamaan 6 hari bulan Mei tahun 2020. Bagi kita di Malaysia, bahkan di seluruh dunia, masih lagi berhadapan dengan bencana non-alam yang berskala international. Dan tanpa disedari, bagi kita di tanah air ini, hari ini genap 49 hari kita berada dalam tempoh kordon saniter ataupun Perintah Kawalan Pergerakan PKP, ataupun di Singapura panggil circuit breaker. Hari ini juga bagi sesetengah negeri merupakan hari yang ketiga mereka berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB ataupun PKP 5 yang telah bermula kemarin 4 hari bulan Mei tahun 2020, yang mana PKPB ini adalah bagi membolehkan sebahagian besar daripada aktiviti ekonomi dan juga sosial beroperasi. Namun ada 8 negeri tidak melaksanakan PKPB ini: Pulau Pinang, Kedah, Sarawak, Sabah, Selangor, Negeri Sembilan, Kelantan dan juga Pahang Darul Makmur. Nama pun ada macam-macam lah. Kalau di Selangor ada pula baru dipanggil Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat Diubah Suai, PKPBD. Memang banyak betul istilah sekarang ni. PKP, PKPB, PKPBD. Banyak. Yang penting bagi kita fikir-fikirlah semasak-masaknya demi menjaga keselamatan diri dan juga lingkungan kita. Bila menyebut tentang PKPB ini, ramai di kalangan kita ialah ada yang bantah, ada yang bersetuju. Dia beginilah ya, kita berkongsi. Kalau kita nak kaji ancaman dalam kehidupan kita, kita sebenarnya hari-hari hidup dalam ancaman. Hari-hari. Sama ada kita takut ataupun tidak, sama ada kita tahu ataupun tidak. Sebab itu kita daripada dulu menekankan ketakutan mesti berlandaskan pengetahuan. Sejak kecil kita telah duduk dan bermasyarakat dengan pelbagai ancaman. Kalau penyakit, kita daripada kecil kenal denggi, kita kenal leptospirosis, kencing tikus, kita kenal dengan taun. Bahkan 3 penyakit ini, dia punya tahap ancaman boleh tahan juga mengerikan. Menurut laporan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, kes jangkitan kencing tikus mencecah 3,665 kes setahun dengan lebih daripada 48 kematian. Begitu juga kes denggi yang dilaporkan dalam setahun
mencecah 108,698 kes, melibatkan 277 kematian setahun. Sebab itu, ancaman itu kita belajar hidup dengannya. Untuk COVID-19 ini, pihak kementerian mengatakan kita akan kekal duduk dengan mereka selama tempoh 2 tahun. Maka untuk menghapuskan secara total itu impossible. Yang boleh kita lakukan sekarang adalah, ni cakap orang putih, saya pun tak tahu apa terjemahannya, flatten the curve. The curve tu bukan dalam saraf dana tu. Flatten the curve, menurunkan, mendatarkan jumlah yang sedia ada. Sebab kita kena bersedia bahawa virus ini akan ambil masa untuk hilang, dan mungkin tidak hilang langsung. Dia terus duduk je bersama dengan kita. Maka adakah kita nak ber-PKP selama mana virus ini ada, sehingga tidak menggerakkan langsung ekonomi? Seperti kata Tok Syam, KP Kesihatan, masa press conference pada 2 hari bulan Mei, dengue is part of our community and we learn to live with them. Dengue sekarang dah jadi sebahagian daripada anggota masyarakat kita, dan kita sedikit sebanyak belajar untuk hidup dengan mereka. Nyamuk, kita belajarlah menguruskan. Maghrib spray rumah, pasang ubat nyamuk, apa yang patut. Kita tahu untuk berhadapan dengan mereka. Samanya dengan masalah COVID-19 ini, pihak kementerian ajarkan satu-satu, elakkan 3C, confined spaces, crowded spaces, crowded places, close conversations, dan macam-macam lagi. Dan kita kena terima hakikat, kita akan berhadapan dengan suasana yang sangat baru. Wuhan dulu lockdown 76 hari. Kalau tengok pasca daripada lockdown, begitu banyak new normal, dan itu akan berlaku kepada kita. Sampai sekarang orang di Wuhan masih lagi ada ketakutan itu. Mereka sampai sekarang kalau tengok foreigner, mereka akan sanksi. Sebab dia orang sangat percaya bahawa benda ni dibawa oleh pihak luar. Macam kita ni pun, sebab orang luar tak boleh masuk lagi. Kalau start masuk, esok kita akan rasa bawa penyakit ni kan, bawa penyakit. Ini benda banyak akan berlaku, masalah psikologi. Itu juga kedai-kedai dah tak ada dah orang dine in. Semua orang sama ada take away ataupun ambil, akan makan bukan di dalam kawasan tertutup. Dia tak makan di dalam confined spaces ini. Dia akan makan luar bawah pokok, dia nak fresh air. Ini benda-benda yang berlaku di Wuhan. Tetapi move on. Dan sekarang ini bagi kita yang dah keluar pun bekerja, we are now the frontliners. Kitalah barisan hadapan untuk nak menjana semula kemajuan dan pembangunan. Kalau nak kira ancaman, tak keluar rumah kita. Kalau nak kira ancaman, sedarkah kita tatkala kita memandang keindahan di langit, sedarkah kita di atas langit sana hampir 2 juta kilogram besi sedang berputar di atas kepala kita saat ini? Berapa orang yang tahu dan berapa orang yang sedar? Sekarang ada 4,256 satelit sedang mengorbit kita. 1,419 daripadanya sedang aktif beroperasi. Amerika Syarikat ada 576 satelit. China ada 181 satelit. Rusia ada 140 satelit. United Kingdom ada 41 satelit. Eropah ada 36 satelit. Dan 345 daripada satelit ini adalah satelit pengintipan. 2 juta kilogram besi sedang berputar di atas kepala kita. Tapi kenapa kita tidak pernah sedar tentang ancaman ini dan tidak pernah takut dengan ancaman ini? Kerana kita tidak tahu. Tapi bayangkan kalau satu skru saja jatuh atas kepala kita, bukan meninggal, habis satu negara. Sebab itu kita ulang dan ulang dan ulang. Ayuh, belajarlah untuk takut, tapi takut dengan ilmu. Kata Syekh Mustafa Al-Marari, al-khashiyah khawfun makrun bit-ta'zim wa ilm bima taghshahu. Sifat takut ini adalah takut yang dalam masa yang sama kita membesarkan Tuhan, dan dalam masa yang sama memiliki ilmu terhadap perkara yang ditakuti. Saudara, dunia mikroorganisma yang tersembunyi ini, dia tak nampak daripada mata manusia sebab dia terlalu halus.
Disebabkan kita tidak nampak, maka kita tidak mempunyai kawalan yang kukuh ke atas mikroorganisma ini. Disebabkan kita tidak boleh mengawal, lalu menimbulkan ketakutan. Kenapa mereka tersembunyi daripada mata kita? Sebab mikroorganisma ini terlalu kecil. Lebar virus berukuran kira-kira 0.5 mikron bersamaan 500 nanometer. 1 nanometer bersamaan 1/1000 mikron. Terlalu halus. Yang gambar bulat macam buah rambutan itu dah dibesarkan. Begitu halus sekali. Kalau nak takut, tak tertakut dek kita. Tak tertakut. Benda halus ni begitu banyak. Benda-benda halus yang kita panggil mikroorganisma ini, sama ada bakteria, fungus, virus, alga, lain-lain, jumlah mereka 20 kali ganda lebih banyak daripada bilangan haiwan di muka bumi ini. Nak takut satu-satu, tak keluar kita. Maka jom berhadapanlah. Sebab itu nak cerita virus pasal COVID ni, baru-baru ini Presiden Tanzania, ini berita rasmi, Presiden Tanzania John Magufuli, hari Isnin baru-baru ni hari Rabu, hari Isnin baru-baru ni, dia telah mengarahkan satu siasatan rapi dijalankan selepas kajian makmal mendapati kambing biri-biri dan juga betik, buah betik turut disahkan positif COVID-19 selepas dijalankan ujian secara rambang ke atas sampel bukan manusia. Bayangkan, betik pun ada COVID-19, kambing pun kena, kambing biri pun kena. Kita kalau tak kena gaya, na'udzubillah, air soya pun kena cek esok, buah durian kena cek, tiang elektrik kena cek, segala kena, bila cek esok dah pun kena gaya. Sebab itu bagi negara-negara di sebelah Afrika, khususnya di Timur Afrika, 480 kes coronavirus dengan 16 kematian setakat minggu lalu. Mereka pun sedang takut. Tapi bila cek kat buah betik pun ada simptom, maka something wrong somewhere. Sebab itu hati-hatilah kita. Hati-hatilah kita dalam menghadapi ketakutan. Hidup perlu diteruskan. Ketakutan tanpa ilmu akan melahirkan paranoid. Selain daripada paranoid, melahirkan misofobia. Misofobia ini adalah germofobia. Orang yang takut dengan benda tak nampak, khususnya kuman. Dan tak ketahuilah bahawa orang yang terlalu takut dengan kuman ini penyakit. Dia panggil Obsessive Compulsive Disorder. OCD. COD itu order makan. OCD. Dan dia adalah mental illness. Takut yang tidak berilmu. Sebab itulah kalau kita perasan, mengapakah Nabi SAW bila tiba musim wabak, Nabi suruh kita amalkan ada satu doa. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi ajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyil asqam. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada pertama minal baras, sakit sopak. Yang kedua wal junun. Apa erti junun? Gila. Salah satu yang Nabi minta kita berdoa semasa wabak, jauh daripada gila. Wal juzam. Juzam ni sakit kusta. Wa min sayyil asqam. Dan apa saja wabak yang buruk. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai dan Imam Ahmad. Mintalah jauh daripada jadi orang gila. Bekerjalah. Jika anda mengambil risiko, mungkin anda akan gagal. Jika anda tidak mengambil apa-apa risiko, anda pasti akan gagal. Risiko terbesar adalah tidak melakukan apa-apa pun. Moga-moga kita boleh menghadapi kehidupan ini dengan lebih baik lagi pada masa-masa yang mendatang. Hadirin hadirat sekalian, kita masuk bincangkan bab tanda kiamat kita menggunakan pakai kitab terjemahan daripada tesis master Yusuf Ibnu Abdullah Ibnu Yusuf Al-Wabil yang telah membuatkan satu kajian berkenaan hari kiamat. Tesisnya bertajuk Asyratus Sa'ah, yang mana beliau telah mengumpulkan ada 57 hadis berkaitan tanda kiamat kecil dan ada 8 hadis berkaitan tanda kiamat besar
dan ada 5 hadis berkaitan tanda-tanda terakhir sebelum berlakunya kiamat. Pada kesempatan 29 hari bulan April yang lepas, kita bahaskan perkara ketiga, fasal yang kelima, iaitu apakah gempa-gempa tersebut telah terjadi. Ini muka surat 300. Hari ini kita akan masuk pada tajuk yang baru, fasal ke-6, halaman 302, iaitu kabut ataupun ad-dukhan. Bagi yang ada kitab, buka muka surat 302. Tak ada kitab, tak boleh buat apa-apa lah ya. Kena banyak esok buka kedai carilah kitab ini, bagus. Muka surat 302, fasal ke-6, kabut ataupun ad-dukhan. Bismillahirrahmanirrahim. Munculnya kabut ataupun asap pada akhir zaman adalah salah satu dari tanda besar kiamat yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti yang saya sebutkan pada kesempatan lepas, benda ni pun banyak teori. Ada yang kata ini adalah nuclear holocaust yang menghasilkan mushroom cloud of nuclear bombs. Macam-macam teori lah. Tapi kita pergi kepada perbahasan para ulama lah ya. Baik, pertama kita lihat muka surat 302, dalil kemunculannya. Pertama adalah dalil dari Al-Quranul Karim. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat 302 ya. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubinin yaghshan nas hadza 'adzabun alim. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa asap yang nampak jelas yang meliputi manusia, dan inilah azab yang pedih. Surah Ad-Dukhan ayat 10 sampai 11. Saudara, dalam ayat ini mustahak ya, kita mengaji eskatologi berdasarkan dari dalil ini, mustahak kita mengaji. Garis bawahkan bagi adik kitab, garis bawahkan perkataan fartaqib yauma ta'tis sama bidukhan. Perkataan as-sama, langit, iaitu Allah jelaskan bila nak kiamat, asap atau dukhan ini akan datang dari langit. Dari langit. Garis bawahkan. Artinya kalau ada orang berbahas, berteori, macam-macam hujah lah, mengatakan bahawa jerebu adalah tanda kiamat, dan macam-macam lagi, ataupun letusan gunung berapi yang mengeluarkan asap, kita katakan Allah jelas asap yang datang nak kiamat nanti adalah dari langit. Dari langit. Adapun apa-apa saja asap yang ada sekarang ni yang menjadi musibah dan bencana adalah datangnya daripada bumi. Sama ada disebabkan oleh kebakaran hutan ataupun kerana kepulan gunung berapi. Tetapi dukhan ataupun asap yang menjadi tanda hari kiamat nanti adalah asap yang Allah kirim dari langit. Kalau jerebu, itu jerebu datang daripada mana? Daripada kebakaran hutan. Di Riau misalnya orang bakar hutan, ataupun di kampung-kampung orang nak nanam tanaman baru, dia bakar dulu dia punya tanah tu pagi subuh, dan macam-macam. Jadi jerebu itu asapnya asal daripada bumi. Sama juga tahun 2010 berlaku satu masalah di gunung Eyjafjallajökull dekat dengan Iceland. Dia keluarkan asap gunung berapi tahun 2010, menyebabkan 60,000 penerbangan batal semua. Tak boleh. Jadi ada orang kata ini tanda nak kiamat. Ialah tanda kecil lah, bukan tanda besar. Begitu juga tahun 2015, gunung Raung di Jawa Timur keluarkan asap gunung berapinya tahun 2015. Airport paling dekat 120 km adalah Bali. Jadi banyak penerbangan tak boleh keluar, tak boleh masuk ketika itu kerana masalah asap. Tapi semuanya itu adalah asap daripada bawah yang akan berlaku sebelum kiamat nanti. Allah Ta'ala sebut adalah asap datang daripada langit. Jadi itu jelas. Maka apa saja teori perbahasan, kalau asap tu asal daripada bawah, cerita sajalah, sekadar boleh baca sajalah.
Baik, dalam tafsir At-Tabari jilid ke-16 dan juga tafsir Ibn Katsir jilid yang ke-7 diulaskan oleh para ulama tafsir, maknanya tunggulah wahai Muhammad orang-orang kafir itu pada satu hari ketika langit membawa asap yang nampak jelas menutupi manusia seluruhnya. Ketika itu dia katakan kepada mereka, inilah seksaan yang pedih. Baik, persoalan di muka surat 302 ya. Persoalan, apakah yang dimaksudkan dengan asap itu? Soalan juga, apakah asap itu dah pernah terjadi? Begitu juga, apakah asap itu termasuk tanda-tanda dekat dengan kiamat? Bagi menjawab persoalan-persoalan ini, ada dua pendapat ulama tentang hal ini. Pendapat pertama adalah seperti mana yang direkodkan dalam tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi dan tafsir Ibnul Katsir. Disebutkan pertama, asap ini adalah asap yang pernah ditimpakan oleh Allah kepada kaum Quraisy, iaitu asap itu berupa kesempitan dan kelaparan. Tatkala Nabi SAW berdoa supaya diturunkan bala ketika mereka ini begitu zalim sekali menolak ajakan berdakwah. Lalu ketika itulah disebutkan bahawa mereka telah nampak ada asap dari langit turun pada mereka. Ini ada direkodkan dalam banyak kitab-kitab tafsir. Dia cerita dia panjang, cerita lebih kurang begini. Dalam kitab kita muka surat 302, perenggan yang kedua tu ada disebutkan. Ceritanya orang-orang Quraisy dia tak nak masuk Islam. Jadi Nabi SAW doakan mereka ni supaya diberikan satu pengajaran oleh Allah. Maka baginda pun berdoa. Yang ni tak disebutkan dalam kitab, dia terjemah saja. Tak ada matan, saya bacakan matannya. Nabi berdoa, Allahumma kfinihim bisab'in kazab'i Yusufa. Ya Allah, berilah pertolongan kepadaku atas mereka dengan menimpakan kelaparan kepada mereka selama 7 tahun sebagaimana yang menimpa kaum Nabi Yusuf. Fa asabathum sanatun hassat kulla syai'in hatta akalul 'idhama wa hatta ja'ala ar-rajulu yanzuru ila as-sama'i fayara bainahu wa bainaha mithla ad-dukhani. Maka akhirnya mereka ditimpa kelaparan sehingga mereka binasa di dalamnya. Mereka memakan bangkai dan tulang, dan seseorang melihat sesuatu bagaikan asap telah ada di antara langit dan juga bumi. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Dan pendapat inilah yang dipegang oleh Abdullah bin Mas'ud dan diikuti oleh sekelompok ulama-ulama salaf seperti Mujahid, Abu Aliyah, An-Nakhai, Ad-Dahhak dan Atiyah Al-Aufi. Kata Ibn Mas'ud, orang-orang Quraisy sampai tahap terpaksa makan bangkai dek kerana asap yang begitu banyak yang turun daripada langit ini. Betapa tebalnya asap itu, kata Ibn Mas'ud, hingga kan seorang hanya bercakap dengan dengar suara saja, tak boleh nampak orang di depan pun, dek kerana asapnya terlalu tebal. Asapnya terlalu tebal. Muka surat 303 ada direkodkan pernah Ibnu Mas'ud telah memarahi puak-puak orang daripada Kindah. Kindah ni puak-puak Arab yang wujud sejak abad kedua sebelum Masihi. Mereka ada kerajaan di Najd, di sebelah semenanjung, di tengah-tengah semenanjung Arab. Ketika ada seorang daripada Kindah, dia bercerita tentang asap ini. Lantas dia pun mengatakan, dalam kitab tak ada matan, saya bacakan matan. Yaji'u dukhanun yawmal qiyamati fayakhudhu bi asma'il munafiqina wa absarihim. Sesungguhnya akan datang asap pada hari kiamat dan akan melumpuhkan pendengaran dan penglihatan orang-orang munafik. Ibni Mas'ud ketika mendengar kata-kata ini dia marah. Lalu kata dia, man alima falyakul wa man lam ya'lam falyakul Allahu a'lam, fa inna minal ilmi an yaqula lima la ya'lamu la a'lamu.
kata Ibnu Mas'ud, siapa-siapa yang tak tahu, maka hendaklah dia kata dia tak tahu. Barang siapa tak tahu, katakanlah juga wallahu alam. Kerana termasuk sifat orang berilmu, dia kalau tak tahu, dia akan kata tak tahu. Ini Ibnu Mas'ud, dia macam kiahkan. Kemudian dia sambung, Allah Ta'ala telah berfirman kepada nabinya, Qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak minta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku, dan aku tidak termasuk orang yang mengada-ngada. Surah Sad ayat 86. Kata Ibn Mas'ud, selepas peristiwa itu, datang seorang minta Nabi doakan kesejahteraan untuk suku Mudar. Maka Nabi pun berdoa sampai turunlah hujan. Ketika ini turun peringatan Allah, Inna kashiful azabi qalila innakum aidun. Sesungguhnya kalaulah kami hapuskan azab itu barang sedikit pun, sudah tentu kamu akan kembali kufur engkar. Surah Ad-Dukhan ayat 15. Namun selepas mereka diberikan nikmat dan kemakmuran ini, mereka kembali engkar kepada ajakan Nabi. Maka turunlah ayat, Yauma nadbatishul batasyatal kubra inna muntaqimun. Ingatlah, kalau kamu ulangi keingkaran kamu, kamu akan dibinasakan semasa kami timpakan kamu dengan pukulan yang besar dari pihak lawan kamu. Sesungguhnya kami tetap akan menyeksa dengan azab yang seberat-beratnya. Surah Ad-Dukhan ayat 16. Apakah yang dimaksudkan nabatishul batasyatal kubra? Kata Ibn Mas'ud, pukulan besar itu adalah pukulan dalam perang Badar, kata Ibn Mas'ud. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia mempertahankan bahawa asap ini dah pun terjadi. Itu prinsip dia. Kata dia, khamsun qad madaini al-lizamu warumu wal batshatu wal qamaru wad dukhanu. Ini kata Ibnu Mas'ud, ada 5 petanda kiamat yang telah pun berlalu. Pertama, al-lizam. Lizam ini apa kalau nak terjemah ya? Lizam ni ada disebutkan dalam Quran, faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Ini surah Al-Furqan ayat 77. Sesungguhnya kamu telah mendustakan, kerana itu lizam akan menimpamu. Lizam ni seksa yang pasti diberikan terhadap orang yang mendustakan kepada benda-benda kebenaran. Apa nak terjemah, tak panggil lizam. Jadi kata Ibn Mas'ud, al-lizam dah pun berlaku. Betul yang kedua, kemenangan dah pun berlaku. Kekalahan bangsa Rom dah berlaku. Al-batshah, hantaman ataupun pukulan yang keras dalam tragedi perang Badar misalnya, itu pun dah berlaku. Itu dalam kitab kita muka surat 303, itu mohon tuan-tuan betulkan. Di situ dia buat bathwah. Betulkan, bukannya bathwah tapi batshah. Batshah, bukannya bathwah muka surat 303. Begitu juga peristiwa terbelahnya asap dan juga peristiwa terbelahnya bulan dan juga asap. Terbelahnya bulan dan juga asap. Yang bathwah tu tadi perenggan yang pertama, baris kedua terakhir. Al-bathwah. Itu salah, tukarkan kepada batshah. Jadi kata Ibnu Mas'ud, itu pandangan dia. Pendapat Ibnu Mas'ud ini dikuatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya jilid yang ke-15, kerana Allah yang Maha Agung telah menjanjikan datangnya asap yang akan menimpa orang-orang musyrik Quraisy, dan Allah Ta'ala berfirman, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Maka tunggulah hari ketika langit membawa asap itu, menunjukkan ditujukan kepada kaum Quraisy dan teguran keras daripada Allah kerana kemusyrikan mereka. Jadi ini pendapat yang pertama, dan kita sebagai orang mengaji, kita hormatlah pendapat ini.
Namun ada pula pendapat yang kedua. Ni muka surat 304. Muka surat 304. Pendapat yang kedua pula mengatakan asap yang merupakan tanda kiamat yang ditunggu-tunggu ini adalah belum terjadi dan hanya akan berlaku menjelang kiamat nanti. Nak kiamat nanti baru dia keluar. Siapakah yang mempelopori pendapat dan pegangan ini? Ibnu Abbas dan sebahagian sahabat dan juga tabi'in. Ibnu Jarir telah riwayatkan pendapat ini dari Ibnu Abi Hatim dari Abdullah bin Abi Mulaikah. Dia berkata, pada suatu hari aku pergi kepada Ibnu Abbas. Lalu beliau pun berkata, ini dalam kitab tak ada matan, manimtu laylata hatta asbahtu. Malam tadi aku tak boleh tidur sampai pagi. Maka Abdullah bin Abi Mulaikah pun bertanya, ngapa pula tak boleh tidur? Jawab Ibnu Abbas, tala'al kawkabu zuzzanabi fa khashitu an yakuna ad-dukhanu qad taraqa famanimtu hatta asbahtu. Kata Ibnu Abbas, mereka telah berkata bahawa bintang berekor telah pun keluar. Lalu aku khawatir jika asap telah diambang pintu, akhirnya aku tak boleh tidur sampai pagi. Ini ada direkodkan dalam tafsir At-Tabari dan juga tafsir Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir, ini adalah sanad yang sahih sampai kepada Ibnu Abbas dan demikianlah pendapat yang disepakati oleh sebahagian sahabat tabi'in bahawa asap adalah salah satu tanda yang ditunggu-tunggu. Jadi ini pendapat berkenaan tentang asap ni dah ada ataupun tidak. Cuma dalam kitab kita ini perbahasan para ulama ni memang panjang lebar. Saya akan ringkaskan saja mana yang mudah, sebab kalau terlalu detail takut pening pula kepala. Jadi kita ringkaskan mana yang boleh diringkaskan. Tapi tak boleh nak skip sebab perbahasan ni mustahak. Ada yang kata asap tu dah berlaku, ada yang kata asap tu belum berlaku. Jadi yang dah berlaku dia ada dalil-dalil dia, yang belum berlaku dia ada dalil-dalil. Kita baca mana yang nak mudahkan faham saja ya. Baik. Ada lagi hujah dalam tafsir Ibnu Katsir, firman Allah yaghshan nas, maknanya adalah meliputi seluruh manusia. Seandainya asap itu merupakan khayalan yang khusus menimpa penduduk Mekah yang musyrik, nescaya Tuhan takkan guna perkataan nas, ditimpa pada seluruh manusia. Jadi kalau seluruh manusia maknanya asap itu belum berlaku dan akan timpa pada seluruh manusia, bukan orang Mekah saja ketika itu. Masuklah orang di Mesir, di India, di Australia, di mana-mana saja. Bukti yang jelas dalam As-Sahihain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah berkata kepada Ibnu Sayyad, ni muka surat 305, tak ada matannya. Saya bacakan. Khulita alaikal amru ini qad khaba'tu laka khabi'ah. Nabi sebut, engkau ni fikiran telah kacau bilau. Adakah aku menyembunyikan sesuatu daripada engkau? Nabi tanya. Kemudian Ibnu Sayyid jawab, ad-dukh. Dukh ni dimaksudkan dukhan, tapi dia menyebut tu dalam keadaan terputus-putus sebab dia macam style orang baca mantra. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhsa falan ta'dua qadraka. Duduklah, sesungguhnya engkau tidak akan pernah melampaui kedudukanmu. Jadi kononnya Rasulullah SAW menyembunyikan daripada dia surah Dukhan ayat 10, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Jadi perkara ini kata ulama menunjukkan asap itu adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu, benda tu belum berlaku lagi. Jadi sekarang macam mana kita nak menilai pendapat daripada Ibnu Mas'ud? Kita kena hormat juga dia. Dia ni sahabat Nabi Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan asap itu dah pun terjadi. Jadi macam mana kita nak menilai? Baik. Dalam An-Nihayah Al-Fitan wal Malahim yang ditahqiq oleh Dr. Taha Zaini, adapun penafsiran Ibnu Mas'ud, maka pendapat itu hanyalah pandangan beliau sahaja.
Sedangkan yang marfu' ataupun yang sampai kepada Nabi adalah perkara yang paling kita kena utamakan berbanding dengan perkara yang mauquf. Benda marfu' ni sampai benda mauquf ni benda yang sampai pada sahabat. Jadi kita utamakan pendapat baginda Nabi dalam persoalan ini. Kemudian dibahaskan oleh para ulama, ada juga para ulama dia menggabungkan dua pendapat ini. Ibnu Mas'ud dengan Ibnu Abbas dia gabungkan sekaligus. Contohnya kita melihat perbahasannya dalam kitab At-Tazkirah dan juga Syarah An-Nawawi li Sahih Muslim. Kebanyakannya berpendapat ada dua jenis asap yang berlaku. Salah satunya dah pun muncul, yang satu lagi belum, dan ini akan muncul bila dah penghujung nak kiamat nanti. Adapun asap yang dah muncul, maka itu telah kita ceritakan tadi yang disaksikan oleh orang-orang Quraisy. Namun asap ini bukan asap secara hakiki seperti mana yang akan muncul pada akhir zaman nanti. Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah muka surat 655 mengatakan, dia memetik Mujahid berkata, Ibnu Mas'ud pun pernah bercerita, kedua-duanya adalah asap yang salah satunya pernah terjadi, dan yang baki nanti adalah asap yang memenuhi antara langit dan bumi. Ya'khudhul mu'min minhu kazukmah wa yanfakhul kafir hatta yakhruj minhu kullu masma' minhu. Seorang yang beriman akan kena dengan asap ini dan dia akan dapat sesema, kata Nabi. Adapun bagi orang kafir, maka asap itu akan tembus ke telinga mereka. Itu pendapat dalam At-Tazkirah. Kata Ibnu Jarir dalam tafsir At-Tabari, amma ba'du, katanya, sesungguhnya tidak dapat diingkari bahawa asap tersebut telah menimpa orang-orang kafir sebagaimana yang telah diancamkan kepada mereka, dan demikian juga asap tersebut akan menimpa yang lainnya sebagaimana telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai perbahasan tu, kita tidak nak elaborate panjang sangat. Yang penting kalau orang membahaskan, ada perbahasan ulama tentang perkara ni, ya ada sahabat kata dah berlaku, ada sahabat kata belum berlaku. Habis kita di minda Imam besar nak duduk mana-mana, kita duduk tengah-tengah saja, iaitu asap tu kita ambil dua-dua dalih. Satu dah berlaku tapi belum sempurna, dan satu lagi akan berlaku, ambil sekali dua-dua. Baik, selesai muka surat 307. Hari ni kita rasanya boleh sambung pada tajuk yang baru kita ini, fasal yang ke-7, terbit matahari daripada barat. Baik, dalil-dalil dari As-Sunnah Al-Mutahharah. Ini perkara B, muka surat 307. Telah disebutkan beberapa hadis yang menjadi dalil atas kemunculan asap pada akhir zaman ini. Dan akan kami sebutkan beberapa hadis yang menunjukkan perkara itu sebagai satu tambahan. Pertama, hadis daripada Abu Hurairah, badiru bil a'mali sittan ad-dajjala wad-dukhana. Bersegeralah untuk beramal sebelum datangnya 6 perkara. Antara yang Nabi sebut adalah dajjal, kemudian ad-dukhan ataupun asap. Ini riwayat Imam Muslim. Hadis yang kedua, hadis daripada Huzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ini dalam kitab tak ada matan, saya bacakan saja untuk berkat. Inna sa'ata la takunu hatta takuna 10 ayatin khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil arab wad dukhan wad dajjal wa dabatul ardi wa ya'juj wa ma'juj wa tulu'u syamsi min maghribiha wa narun takhruju min qu'ratin adnin tarhalun nasa. Maksudnya sesungguhnya kiamat tidak akan berlaku selagi tidak berlaku 10 tanda. Antaranya, kata Nabi, adalah penenggelaman di timur, di barat dan di jazirah Arab. Yang keempat, berlakunya asap. Yang kelima, dajjal. Yang keenam, keluarnya binatang bumi. Yang ketujuh, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Kelapan, terbitnya matahari dari barat. Dan kesembilan, api yang keluar dari lembah Adnin yang akan menggiring manusia. Dan dalam riwayat yang lain, wal ashirah, yang ke-10, nuzulu Isa bin Maryam, turunnya Nabi Isa bin Maryam. Hadis dalam Sahih Muslim. Selesai. Seterusnya hadis yang ketiga.
Ibnu Jarir dan juga At-Tabrani meriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari. Ini ada beberapa yang kita nak betulkan. Inna rabbakum anzarakum salasan ad-dukhana, bukan dukhanu, dukhana, ya'khudhul mu'mina kazzakmati wa ya'khudhul kafira fayantafikhu hatta yakhruja min kulli, ini betulkan juga, masma'in, bukan misma'in, masma'in pada atas, min kulli masma'in minhu, sesungguhnya Tuhan telah memperingatkan kamu 3 perkara. Asap yang akan menjadikan orang beriman selsema, dan asap yang membinasakan orang kafir. Lalu dia menggelembungkan hingga asap itu keluar dari setiap lubang pendengaran mereka. Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, sanad hadis ini sangat lemah, akan tetapi banyak hadis yang menunjukkan bahawa hadis tersebut memiliki penguatnya sendiri. Saudara, saya ada satu dapatan menarik yang saya ingin kongsikan. Saya pernah terbaca satu buku, Kitabul Iman, The Book of Islamic Faith, hasil karya Majlisul Ulama of South Africa, terbitan tahun 2009. Dia ada menulis tentang perkara bertajuk The 40 Days Fog, kabus 40 hari. Boleh baca lah. Disebutkan bahawa selepas daripada kewafatan Nabi Isa AS, akan datang satu orang laki-laki daripada Yaman, iaitu Puak Kahtan. Jadi namanya Jahjah. Jahjah, kita pernah bincang Jahjah ni lama dah dulu, masa tanda kecil. Jadi Jahjah ni dia akan jadi Amirul Mukminin. Kita pernah bincang bab Jahjah ini, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yazhabu lailu wan naharu hatta yamlika rajulun minal mawali yuqalu lahu Jahjah. Tidak akan lenyap siang dan juga malam sehinggalah seorang daripada manusia bernama Jahjah menjadi raja, kata Nabi. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad, syarah dan dita'liq oleh Syekh Ahmad Syakir. Jadi selepas zaman Jahjah, ini Jahjah, akan ada beberapa lagi orang akan mentadbir dunia ini. Namun lama kelamaan korupsi bermerajalela. Orang sudah banyak melakukan penyelewengan, pecah amanah, tipu duit, curi duit, macam-macam lagi. Maka ketika corruption bermerajalela inilah muncullah kabus ataupun fog selama 40 hari. 40 hari. Jadi orang beriman dia akan kena selsema. Kemunculan kabus ini dalam kitab itu diceritakan terjadi masa dekat nak raya haji, bukan raya puasa, raya haji. Maknanya dekat raya esok dia muncul. Lepas 10 Zulhijjah kabus itu hilang. Tetapi yang peliknya adalah selepas kabus itu hilang, tiba-tiba kita rasa malam terasa sangat panjang. Rasa lebih panjang daripada siang. Biasa kalau kita duduk negara 4 musim, malam panjang ni kalau musim sejuk, maknanya siang pendek. Subuh pukul 4:05 misalnya, pukul 5:30 dah maghrib. Jadi start pada 5:30 itu dah malam, gelap. Tapi ni tak. Di Malaysia pun berlaku, walaupun kita bukan negara ada musim-musim sejuk ni, tiada. Kita akan terasa malam tu terasa panjang. Dan ketika itu kata tuan kitab, manusia dan juga haiwan jadi tak karuan, macam ada something wrong, macam gelisah, keluh kesah, macam orang terbiak nak mati juga, kulu kilih. Sehingga kan malam itu akan rasa macam 3 malam. Satu malam rasa macam 3 malam. Kalau benda ni tak ada lagi lah. Itulah disebutkan sebagaimana buku yang saya bacakan, Kitabul Iman, The Book of Islamic Faith, karya Majlisul Ulama South Africa, Majlis Ulama Afrika Selatan. Baik, selesailah kita tajuk kabut ini. Terjemah panggil kabut lah, asap kabut. Sekarang kita beralih bab. Ada masa kita beralih bab, iaitu fasal yang ke-7, terbitnya matahari dari barat. Muka surat 308. Yang ada kitab, buka muka surat 308. Terbitnya matahari dari barat. Bismillahirrahmanirrahim.
terbitnya matahari dari barat adalah salah satu tanda besar kiamat. Dan perkara tersebut telah tetap berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dalil-dalil terbitnya matahari dari barat, pertama kita melihat dalil-dalil dari Al-Quran Al-Karim. Firman Allah, Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari datangnya sebahagian tanda-tanda Tuhanmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha membuat kebaikan dengan imannya. Surah Al-An'am ayat 158. Dan telah dinyatakan dalam pelbagai hadis-hadis yang sahih bahawa yang dimaksudkan dengan perkataan tanda-tanda al-ayat di dalam ayat tersebut adalah terbitnya matahari daripada barat. Dan inilah pendapat majoriti ulama tafsir. Antaranya kita boleh lihat dalam tafsir Tabari, tafsir Ibn Katsir, tafsir Al-Qurtubi, Ithaful Jamaah dan macam-macam kitab lagi. Semuanya mengatakan yang dimasukkan sebagai ba'du ayati, ayat-ayat Allah itu adalah terbitnya matahari daripada barat. At-Tabari dalam tafsir At-Tabari mengatakan, setelah menuturkan beberapa pendapat ulama tafsir tentang ayat ini, katanya, dan pendapat yang paling tepat tentang masalah itu adalah yang didukung oleh banyak riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya baginda bersabda, yang ini dalam kitab kita tak ada matan, saya bacakan, zalika hina tatlu'u syamsu min maghribiha. Perkara itu terjadi ketika terbitnya matahari daripada barat. Asy-Syaukani dalam tafsir Asy-Syaukani pula mengatakan, jika telah sah marfu'nya tafsir An-Nawawi ini dengan jalan yang benar tanpa ada celaan di dalamnya, maka pendapat tersebut wajib didahulukan dan harus diambil. Selesai. Yang pertama, dalil daripada Al-Quran. Dalil yang kedua adalah dalil-dalil daripada As-Sunnah. Ini muka surat 309. Ada beberapa hadis kita bacakan. Asy-Syaikhani iaitu Bukhari Muslim telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah. Ini dalam kitab tak ada matan, saya bacakan untuk berkat. La taqumu sa'ata hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribi fa idza tala'at fara'aha an-nasu amanu ajma'una fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah matahari terbit dari sebelah barat. Jika ia telah terbit lalu manusia menyaksikannya, maka semua orang akan beriman. Yang mana ketika itu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang yang belum lagi beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan pada masa keimanannya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taqumu sa'atu hatta taqtatila fi'atani, fa dzakara al-hadis wa fihi wa hatta tatlu'a. Ini betul kan? Dia buat sini tattali'u, buangkan sabdu, ubahkan jadi tatlu'a. Wa hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha fa idza tala'at amanu ajma'una fa dzalika lanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Tidak akan terjadi kiamat sehingga ada dua kelompok yang saling berperang. Lalu Nabi menuturkan dalam hadis, ketika itu terbitlah matahari dari barat, lalu jika ia telah terbit maka semua orang akan beriman. Ketika itu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan semasa keimanannya. Hadis dalam Sahih Bukhari, kitab Al-Fitan. Seterusnya hadis yang ketiga, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah, badiru bil a'mali sittan tulu'u syamsi min maghribiha. Bersegeralah kamu beramal sebelum datangnya 6 perkara. Salah satunya adalah terbitnya matahari daripada barat.
Hadis dalam Sahih Muslim. Baik, seterusnya hadis yang keempat, muka surat 310. Yang ini dia tak ada matan dia, saya bacakan untuk berkat. Hadis daripada Huzaifah bin Asid radhiyallahu an, inna sa'ata lan taquma hatta taraw 10 ayatin fa dzakara minha wa salasatu khusufin wa khasfun bi masyriqin wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil arab. Sesungguhnya kiamat tidak akan tegak sehingga kamu tengok 10 perkara, lalu disebutkan 3 penenggelaman ke dalam bumi, penenggelaman di sebelah timur, penenggelaman di sebelah barat, dan penenggelaman di semenanjung Arab. Hadis dalam Sahih Muslim. Seterusnya yang kelima, Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Amru, katanya, aku hafal satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah aku lupa setelahnya. Yang mana aku dengar Nabi bersabda, inna awwalal ayati khurujan tulu'u syamsi min maghribiha. Sesungguhnya tanda kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari arah barat. Ini dalam Musnad Imam Ahmad. Seterusnya hadis yang keenam. Yang ini ada beberapa pembetulan kita nak buat. Hadis ni panjang dan saudara-saudari kena bear in mind, take note. Hadis muka surat 310 ini, hadis yang keenam daripada Abu Dzar, ini adalah hadis yang panjang dan juga hadis yang menimbulkan polemik serta pertentangan sengit antara para ulama dalam membahaskan tentang hadis ini. Kita bacakan. Diriwayatkan dari Abu Dzar, atadruna aina tazhabu hadhihi syamsu? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Maksudnya, tahukah kamu ke manakah perginya matahari ketika itu? Sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasul yang lebih tahu. Nabi pun cerita, inna hadhihi tajri hatta tantahiya ila mustaqarriha tahta al-'arash fatakhirru sajidatan fala tazalu kadzalika hatta yuqalu laha. Ini betulkan yuqalu, bukan yuqala, baris depan, bukan baris atas. Yuqalu laha irtafi'i irji'i min ji'tu min haitsu ji'ti. Sesungguhnya matahari itu akan berjalan sampailah ke satu tempat, dia menetap di bawah arash, lalu dia tersungkur sujud, dan demikian dia dikatakan kepadanya, bangunlah, bangunlah, kembalilah ke tempatmu pertama kali kamu datang tadi. Kemudian Nabi menyambung, fatarji'u fatasbihu. Ini juga baiki, bukan dia buat situ fatusbihu baris depan, buat baris atas. Fatasbihu tali'atan min matla'iha. Ini pun baiki, matla'iha bukan matli'iha, baris atas la tu. Matla'iha thumma naji'u hatta tantahiya ila mustaqarriha tahta al-'arash fatakhirru sajidatan fala. Ini juga baiki, dia buat wala fa, fala tazalu kadzalika hatta yuqalu. Yuqalu, dia buat situ yuqala, buat baris depan, yuqalu laha irtafi'i irji'i min haitsu ji'ti. Kemudian dia telah kembali datang di waktu pagi dan terbit dari tempat terbitnya. Kemudian dia berjalan sehinggalah sampai ke tempat dia menetap di bawah arash, lalu dia tersungkur sujud, dan sentiasa demikian sehingga dikatakan kepadanya, bangunlah, kembalilah ke tempatmu yang pertama kali kamu lalu tadi. Fatarji'u fatasbihu. Ini juga baiki, dia buat situ fatusbihu, fatasbihu pada atas. Fatasbihu tali'atan min matla'iha thumma tajri la yastankiru an-nasu minha syai'a hatta tantahiya ila mustaqarriha. Zalika, zalika dia buat di sini zaka, buat lam di tengah. Zalika tahta al-'arsy fayuqalu laha irtafi'i ashabi
irtafi asbahi tali'atan min maghribika fatasbihu. Ini juga baiki, dia buat fatusbihu, buat bari atas. Fatasbihu tali'atan min maghribiha. Kemudian dia kembali datang pada waktu pagi daripada tempat terbitnya matahari, kemudian dia berjalan lagi sementara manusia tidak mengingkarinya sedikit pun, sehingga dia kembali ke tempatnya menetapnya di bawah arasy, sehingga dikatakan kepadanya, bangunlah, terbitlah dan kembalilah daripada tempatmu terbenam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna mata zakum, zaka hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Kemudian dia kembali datang pada waktu pagi dan terbit daripada tempat dia terbenam. Selanjutnya Nabi bercerita, apakah kamu tahu bilakah perkara itu terjadi? Perkara itu terjadi ketika tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum melakukan kebaikan dalam masa keimanannya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Baik, saudara, muka surat 311 ada dicatatkan sanggahan daripada Rashid Ridha mengenai hadis Abu Zar tentang sujudnya matahari ini. Hadis ini muka surat 311 ada, hadis ini telah menjadi perdebatan terpanjang dalam sejarah, khususnya di kalangan misioneri Kristian. Mereka akan timbulkan satu topik, iaitu prostration of the sun under the divine throne, berkenaan tentang sujudnya matahari di bawah arasy, yang bagi mereka tujuannya adalah untuk nak memperlekehkan sains dalam Islam. Sebenarnya perbahasan tentang hadis ini begitu panjang sekali, tapi saya ingat kita akan bring forward perbahasan ini pada kesempatan akan datang insya-Allah, kerana huraiannya terlalu teknikal. Daripada segi macam manakah dikatakan bahawa hadis itu matahari macam pergi ofis, macam pergi pejabat, kejap dia duduk terbenam, dia pergi pula duduk bawah arasy, sujud pula tunduk pada arasy, arasy suruh balik pula tempat terbenam. Jadi bagi orang yang tak suka pada agama Islam, dia akan kata mana teruk sangat sains dalam Islam, matahari boleh berjalan gulu kilir, patut matahari perintah kawalan pergerakan lah, tak boleh keluar, duduk diam-diam. Apa kita nak bela hadis ni bagaimana? Dan sanggahan ni bukan sekadar daripada orang Islam, daripada bukan Islam, bahkan daripada orang Islam sendiri. Nanti tuan kitab akan dedahkan bagaimana Rashid Ridha, seorang ilmuwan yang terkenal juga, dia akan mengkritik hadis Abu Zar tentang sujudnya matahari ini. Tapi saya ingat insya-Allah kita akan sambung perbahasannya pada kesempatan minggu hadapan insya-Allah. Andai kata minggu hadapan kita punya PKP ini telah pun ditamatkan, mudah-mudahan, wallahu alam, ni Allah punya kerja belaka. InsyaAllah kita akan sambung minda Imam Besar Kuliah Duha kita daripada persiaran daripada Masjid Negeri, insyaAllah. Itu pun sekiranya mendapat kebenaran. Sekiranya tidak ada, maka kita akan tetap terus persiaran secara talian sajalah begini, ya, tanpa ada set seperti biasa. Saya kira sekadar itu saja perbincangan kita pada pagi ini. Sekali lagi kita mengucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum kita berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga pertemuan kita diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in kana rizqina fis samaa fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana mu'assaran fayassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. آتنا ما أتيت عبادك الصالحين نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجزام والجنون والجزام من سيء الأسقام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم.